Maka syarat yang pertama untuk menjadikan segala tindakan kita bernilai di sisi Allah ada dua. Iaitu yang pertama ialah al-ikhlas. Ikhlas, kalau dilihat dalam bahasa Arab dari dalam kitab seperti kamus, antara kamus yang masyhur dalam menterjemahkan istilah-istilah adalah kamus yang ditulis oleh Imam Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Disebut perkataan ikhlas makhuzun, diambil daripada kalimah khalasa, iaitu tasfiyah, tazkiyah, ikhlas. Perkataan khalasa bermaksud menyucikan, membersihkan, sebagaimana emas dicuci daripada kotorannya. Maka ikhlas bermaksud menjadikan niat dan tujuan kita, nawaitu kita, semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua orang boleh mengangkat slogan perjuangan kami untuk Islam. Orang-orang Khawarij ketika mana mereka mengangkat pedang memberontak kepada pasukan Ali bin Abi Talib, ketika mereka menyembelih Sayyidina Uthman, ucapan mereka ialah la hukmu illa hukmillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Orang-orang Syiah ketika mana mereka memerangi umat Islam yang berkefahaman ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahawa mereka ingin mengembalikan Islam kepada golongan yang berhak, iaitu Ahlul Bait. Perjuangan Mu'tazilah, yang mana pada asalnya Mu'tazilah, mereka tidak menggelar diri mereka Mu'tazilah. Sebaliknya Mu'tazilah adalah istilah yang diberikan oleh orang-orang ahli sunnah dan para ulama kepada mereka. Daripada perbuatan Wasil bin Atha yang keluar daripada jamaah Hasan al-Basri, sehingga disebut laqad i'tazala Wasil, sesungguhnya Wasil telah meninggalkan kita. Sebaliknya golongan Mu'tazilah pada zaman salaf, mereka menggelarkan kelompok mereka sebagai Jama'atut Tauhid wal Adalah, kumpulan yang memperjuangkan tauhid kepada Allah dan kumpulan yang memperjuangkan keadilan. Nama pun sedap. Ahli sunnah yang bagi gelaran Mu'tazilah kerana keluar daripada ahli sunnah. Orang-orang Mu'tazilah mendakwa mereka di pihak yang benar. Tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang membezakan setiap firqah dan kumpulan, yang membezakan setiap ahzab ataupun kumpulan parti-parti adalah dua syarat yang paling asas, iaitu yang pertama, keikhlasan mereka kepada Allah. Syarat yang pertama ialah ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah lebih susah daripada syarat yang pertama, iaitu mutaba'ah. Ittiba'us sunnah, iaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat yang paling besar dan yang paling asyad, yang paling berat. Ramai orang boleh mendakwa hatinya ikhlas, niatnya jujur, tetapi sejauh mana amalannya bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, umat Islam di dalam negara ini sudah menderita sekian lama. Ketika mana Vietnam ketinggalan daripada Malaysia, ketika mana Taiwan ketinggalan daripada Malaysia, ketika mana Korea Selatan di dalam ekonominya pada tahun 1980-an setanding dengan Malaysia, kita lihat bagaimana negara-negara tersebut pada hari ini. Kita melihat bagaimana KDNK Indonesia. Kita melihat bagaimana negara-negara jiran seperti Thailand yang jauh meninggalkan negara ini dari sudut teknologi, dari sudut bioteknologi, dari sudut kemajuan pembangunan dan sebagainya.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sejak tahun 1980-an, sekarang ini sudah masuk tahun 2020, umat Islam di negara kita masih lagi menderita pertembungan politik yang bersumberkan kepada naratif yang sama ataupun drama dan skrip yang sama, pertemuan antara dua pihak, A dan pihak B, yang disebut sebagai dinosaur politik. Tokoh politik yang masih sama daripada tahun 1980-an. Kumpulan A dan kumpulan B. Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri berlawan satu sama lain, mengakibatkan rakyat jelata turun demonstrasi. Kemudian buat parti, melawan kerajaan, naik kerajaan, jatuhkan kerajaan, buat gabungan demi gabungan. Sehingga ke hari ini berlaku lagi polemik dalam negara kita. Kita menyaksikan sejak tahun 1980-an, umat Islam di negara ini, anak-anak muda dalam negara ini menderita akibat pertembungan politik dari dua pihak yang masih sama. Dan pertembungan politik yang berlaku ini, sama ada dari pihak kerajaan dan daripada pihak pembangkang, tidak menjadikan negara kita semakin maju dan berdaya saing, menjadikan ekonomi Vietnam, menjadikan ekonomi Taiwan, menjadikan ekonomi Korea Selatan mendahului kita ketinggalan zaman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sampai bila umat Islam di negara ini perlu dibahagikan kepada parti-parti? Sampai bila umat Islam di negara ini perlu dibagikan kepada kumpulan-kumpulan? Kau sokong parti mana? Engkau sokong parti mana? Dan bergaduh satu sama lain kerana masalah parti. Berebutnya komuniti, berebutnya jawatan dalam masjid, berebutnya jawatan dalam sesuatu daerah, sesuatu pentadbiran, berebutnya projek, berebutnya kuasa. Sehingga melihat bangsa-bangsa lain, agama-agama lain mengambil kesempatan dan umat Islam terus bercakaran atas naratif, atas skrip drama politik yang sama sejak tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 20-an dan sekarang tahun 2020. Sampai bila hendak diteruskan budaya ini, tuan-tuan? Sampai bila orang lawan kita perlu digam, orang kita perlu diberikan peluang? Yang rugi bukan lawan kita tetapi generasi kita. Hanya sebab dia lawan kita, hanya sebab dia parti yang berbeza dengan kita, hanya sebab dia bukan geng kita, kita gam dia, kita sekat dia, kita jangan bagi peluang dekat dia. Walaupun dia berkelayakan, walaupun dia berkebolehan, walaupun dia berkemahiran, jangan bagi peluang kat dia, nanti parti dia menang. Yang rugi siapa? Yang rugi anak cucu kita mendapat pemimpin-pemimpin yang bodoh, mendapat wakil-wakil rakyat yang tidak kompeten, yang tidak berkebolehan. Akhirnya yang menjadi mangsa adalah negara kita dan anak cucu kita. Sedangkan di negara barat yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, mereka boleh bekerjasama membangunkan negara. Mereka boleh bertolak ansur demi negara. Mereka boleh berkorban demi negara untuk memastikan anak cucu mereka mendapat perkhidmatan yang terbaik. Permusuhan politik diketepikan. Di negara orang kafir yang tidak menyembah Allah, bahkan menyembah lembu. Kita melihat negara India, bagaimana mereka boleh bersatu menentang umat Islam. Mereka meruntuhkan masjid, mereka membina kuil, dan parti BJP yang dipimpin oleh Perdana Menteri India mendapat kemenangan majoriti, dan mereka berjaya menyatukan bangsa mereka di atas satu matlamat yang sama, iaitu menentang umat Islam. Sehingga kan baru-baru ini satu rang undang-undang khusus dibuat di India. Mana-mana orang yang berkerajaan atau berbangsa India, walaupun daripada Israel, boleh datang ke India menjadi warga negara. Dengan syarat bukan Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.